Yang pertama, kalau kita melihat dari sudut solat itu sendiri, solat itu sah, solat itu boleh dilakukan. Tempatnya, adakah tempatnya jambatan dan seumpamanya, sekiranya ketika orang tengah lalu di solat ke situ, maka itu makruh ataupun boleh jadi menyusahkan orang. Tetapi jika dibuat laluan, ada laluan yang ditutup, ada yang dibuka, maknanya aspek-aspek keselamatan itu diraikan dan diberikan perhatian untuk masyarakat awam ataupun orang-orang awam boleh lalu dan tidak mengganggu kehidupan seharian mereka. Dan dalam masa yang sama, perkara itu juga, solat hajat di jambatan itu juga tidak menjadi kebiasaan. Ya, tidak menjadi kelaziman. Maksud tidak menjadi kelaziman ini bukan jadi satu polisi. Apa-apa je berlaku, solat hajat itu, solat hajat ini, seolah-olah di sana ada satu ritual yang khusus untuk deal dengan ataupun untuk interaksi dengan masalah yang khusus. Jadi untuk perkara ini, saya sendiri melihat ada beberapa aspek yang saya lihat. Yang pertama, mungkin dari sudut sahnya solat itu, saya tidak meragui kesahihan solat itu. Dan yang kedua, adakah boleh solat di atas jambatan dan seumpamanya? Saya melihat di sana ada juga sedikit kemunasabahan jika kita mengatakan solat itu adalah sebagai satu bentuk memberikan keberkatan kepada tempat tersebut. Kerana tempat-tempat ini, kalau kita katakan tempat ini, istilah kita ada syu'um. Syu'um ni apa? Macam kata macam ada sial, ibaratnya. Kerana inilah tempat berlakunya tempat bunuh diri dan seumpamanya. Maka dengan adanya solat di situ boleh menjadi salah satu asbab menghilangkan perkara tersebut, dan juga salah satu asbab menambahkan keberkatan kepada tempat itu. Jadi orang mungkin lepas ni hilanglah sedikit sebanyak sebab-sebab untuk dia nak terjun di situ. Walaupun perspektif lain kita tak bincang lagi, tapi ini di sudut solat di situ sendiri, saya boleh cuba melihat sudut itu, iaitu memberikan keberkatan ataupun tabarruk dengan solat. Ramai-ramai, lebih kurang tak silap saya 500 orang berhimpun di situ dan solat hajat diimamkan oleh imam ataupun untuk guru pondok dan seumpamanya. Jadi ada, mungkin kita boleh kata ada kemunasabahan dibuat di situ, ya, untuk solat hajat di situ. Walaupun saya kata tadi tetap tidak boleh dijadikan sebagai satu kelaziman, dan juga dalam masa yang sama pastikan tidak mengganggu ataupun menghilangkan maslahat-maslahat yang lain. Kemudian yang ketiga, mungkin kita dari sudut kita lihat solat ini memang boleh menolak balak. Ya, sebab itu dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, riwayat Bukhari dan Muslim, yang apabila berlaku gerhana bulan dan matahari, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bulan dan matahari ini adalah ayah ataupun dua petunjuk daripada ayat-ayat Allah SWT. Tidaklah dijadi gerhana kerana kematian atau hidupnya seseorang. Maka apabila kamu melihat perkara tersebut, maka bersungguh-sungguhlah, pergilah, fafza'u ila salat, fasallu, ataupun kata riwayat lain, fasallu fakabbiru wa tasaddaqu, wad'u. Maknanya doa, solat, bertakbir, banyakkan bertakbir, dan juga banyakkan sedekah. Keempat-empat perkara ini, ulama setelah itu mensyarahkan ini adalah sebab penolak balak. Ya, ini adalah salah satu sebab-sebab penolak yang menolak balak. Jadi dengan adanya solat, dan itu juga adalah salah satu cara-cara untuk menolak balak, lebih khusus lagi kalau dibuat di situ. Ya, jadi di situ saya cuba melihat dari sudut kemunasabahan yang boleh kita cuba lihat dan kita bayangkan. Kemudian dari sudut pemimpin ataupun polisi pemimpin ataupun yang dilaksanakan oleh Menteri Besar dan seumpamanya, saya boleh katakan pemimpin dilantik sebagai pemimpin kerana dirinya adalah pemimpin negeri yang mentadbir dan menguruskan hal ehwal negeri. Jadi sepatutnya dan selayaknya diketengahkan solusi yang lebih luas. Kita tak nafikan pastinya ada di sana satu saranan-saranan lain yang lebih holistik dan pergi kepada punca masalah kenapa berlakunya bunuh diri, dari sudut ekonomi, sosialnya, ada sudut psikologi, bagaimana keadaan negara ataupun negeri pada hari ini. Semuanya itu adalah salah satu cara penyelesaian yang lebih sempurna berbanding dengan satu cara sahaja, walaupun kita nafikan solat hajat merupakan antara cara yang baik dan cara yang paling kuat. Ini kerana pemimpin kapasiti dia lebih luas lagi daripada menganjurkan solat hajat. Dia boleh buat polisi, dia boleh bagi beras, dia boleh membuat apa-apa segala bentuk cara-cara yang lain lebih luas lagi daripada
sekadar menganjurkan solat hajat. Jadi di situlah saya kira kapasiti sebagai seorang pemimpin sepatutnya digunakan pada tempat yang lebih besar, kan, bukan sekadar menganjurkan solat hajat yang boleh dianjurkan oleh mana-mana tok guru madrasah ataupun imam-imam kampung dan seumpamanya. Itu lebih layak untuk dijadikan inisiatif besar, ya, berbanding jawatan dan kapasiti sebagai seorang menteri besar itu sendiri.